Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang tokoh-tokoh Islam yang sangat terkenal dengan kehebatan mereka. Hebat dari segi kepimpinan mereka, hebat dari segi kewibawaan mereka, dan sudah tentu hebat dari segi jasa dan sumbangan yang telah mereka berikan selepas kewafatan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka yang dimasukkan ini? Mereka ini ialah Khulafa Ar-Rashidin, ya. Khulafa Ar-Rashidin ialah gelaran yang diberikan kepada 4 orang sahabat Nabi yang memikul tugas memegang jawatan sebagai ketua pemerintahan kerajaan Islam selepas kewafatan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah keempat-empat tokoh yang dimasukkan ini? Yang pertama ialah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua ialah Khalifah Umar bin Al-Khattab. Yang ketiga ialah Khalifah Uthman bin Affan. Dan akhir sekali ialah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Keempat-empat Khulafa Ar-Rasyidin ini merupakan insan terpilih yang menyambung usaha dakwah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepimpinan baginda selepas kewafatan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara keistimewaan mereka termasuklah sentiasa berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu baginda masih hidup. Ya, selain mempunyai hubungan kerabat dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Corak pemerintahan mereka sudah tentu berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah serta menitik beratkan konsep syura yang diwarisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemerintahan mereka yang berpusat di Madinah mengambil masa selama lebih kurang 29 tahun. Baiklah, boleh rujuk buku teks Pendidikan Islam tingkatan 1, muka surat 155. Ada peta pemerintahan kat situ. Ya, kalau awak lihat warna purple itu, ya, Arab Saudi itu ialah empayar Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala yang berwarna biru itu ialah empayar Islam pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Ini bermakna kerajaan Islam berkembang selepas kewafatan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Arab Saudi sehinggalah ke empayar yang lebih besar seperti Parsi, Armenia, Syria dan juga Mesir. Baiklah, bagi membantu pemahaman anda semua, saya akan bahagikan video ini kepada 4 bahagian. Bahagian yang pertama ini, awak tadi dah belajar tentang Khulafa Ar-Rasyidin, dan sekejap lagi saya akan terangkan tentang siapakah dia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian pada bahagian yang kedua nanti, video yang kedua nanti, awak semua akan belajar tentang Khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada video yang ketiga, awak akan belajar tentang Khalifah Uthman bin Affan. Dan video yang terakhir, iaitu bahagian yang keempat, barulah awak akan belajar tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya? Jadi dah bersedia? Kalau dah pun bersedia, kita ke paparan seterusnya untuk mempelajari tentang biodata dan riwayat hidup Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merupakan khalifah yang pertama. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Osman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taib bin Murrah bin Ka'ab. Beliau dilahirkan di Mekah. Beliau dilahirkan pada tahun 572 Masihi, iaitu 2 tahun selepas kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan beliau ialah Bani Taim Quraisy. Nama ibu Ummul Khair Salma binti Sakhr. Gelaran yang diberikan kepada Abu Bakar ialah Atiq, yang membawa maksud bebas daripada api neraka, dan juga As-Siddiq, yang membawa maksud orang yang paling benar dalam kata-katanya. Beliau meninggal dunia pada tahun 13 Hijrah ketika berusia 63 tahun. Kemudian dimakamkan betul-betul di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ke paparan seterusnya
untuk mempelajari tentang sifat-sifat peribadi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jom. Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merupakan seorang sahabat yang sangat pemurah. Beliau pernah membeli dan memerdekakan setiap hamba yang diseksa. Contoh Bilal bin Rabah dan Ammar bin Yasir. Selain daripada sikap pemurah ini, beliau juga merupakan seorang sahabat yang berani. Keberanian beliau dapat dilihat semasa beliau sentiasa membela baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cuba dibunuh oleh kaum musyrikin Quraisy ketika baginda di Mekah. Selain daripada itu, Saidina Abu Bakar juga seorang hartawan yang dermawan dan banyak membelanjakan hartanya ke jalan Allah. Beliau seorang yang cinta akan kebenaran serta mempunyai semangat setiakawan yang tinggi. Beliau juga merupakan seorang yang lembut hatinya, mudah menangis, terutama ketika membaca Al-Quran. Kita ke paparan yang terakhir untuk mempelajari tentang sumbangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari segi politik, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tetap meneruskan cita-cita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menghantar pasukan Usamah bin Zaid ke sepadan negeri Syam untuk memerangi kerajaan Rom Timur. Dari segi agama pula, beliau memerangi golongan yang enggan membayar zakat, golongan yang murtad dan yang mengaku sebagai nabi palsu. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu telah membentuk 11 pasukan angkatan perang untuk menghadapi kaum murtad yang memberontak di serata pelosok tanah Arab. Setelah tamat perang Yamamah, banyak tentera Islam mati syahid, termasuklah para penghafaz Al-Quran. Atas nasihat Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu telah mengarahkan Zaid bin Sabit supaya mengetuai usaha menghimpunkan Al-Quran yang tertulis pada batu, kulit haiwan, daun dan hafazan para hafiz. Salinan ayat Al-Quran yang dihimpunkan itu kemudian disimpan oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu dan Hafsah, iaitu isteri kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, hebat kan sumbangan yang diberikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini. Adakah kita dapat mencontohi sifat kepimpinan yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ataupun kita dah rasa cukup selesa dah dengan apa yang kita ada ni? Jangan macam tu ya. Kalau boleh kita muhasabah diri kita dan mesti ada keazaman untuk perbaiki diri kita supaya kita jadi insan yang lebih baik, bukan insan yang mundur ke belakang. Sekian sahaja daripada saya, Ustazah Baizura. Ila liqa, ma'assalamah.